Assalamualaikum dan selamat petang. Bersua kembali dalam slot PDPR Bahasa Melayu tahun 3 bersama dengan Cikgu Sabah. Kita masih meneruskan tema yang sama, unit yang sama dengan tajuk hari ini tumbuhan berbahaya. Cikgu harap murid-murid sudah bersedia dengan buku teks kamu dan sila buka pada halaman 45. Aspek yang akan kita pelajari pada hari ini ialah aspek seni bahasa. SKP-nya ialah 4.1.1 dalam kurungan 3. Baiklah, kita semak pula objektif pelajaran kita. Objektif pelajaran kita pada hari ini, cikgu harap murid-murid dapat bercerita dengan menggunakan perumpamaan. Manakala kriteria kejayaan pada akhir sesi PDPR ini, cikgu harap murid-murid pertama dapat melengkapkan cerita menggunakan perumpamaan yang betul. Yang kedua, cikgu harap murid-murid dapat menyenaraikan 6 perumpamaan yang terdapat di dalam petikan beserta dengan maksudnya. Baik, kalau kamu dapat camkan di sini, berdasarkan kepada objektif dan kriteria kejayaan, fokus pembelajaran kita atau penekanan pelajaran kita adalah terhadap perumpamaan. Apakah itu yang dimaksudkan dengan perumpamaan? Perumpamaan adalah sejenis peribahasa yang membandingkan sesuatu dengan apa-apa yang ada di sekeliling kita. Maksudnya di sini ialah perumpamaan adalah salah satu cabang seni bahasa ataupun perumpamaan adalah salah satu cabang peribahasa. Jadi peribahasa ini adalah seni bahasa. Jadi perumpamaan ini merupakan cabang peribahasa. Apa pula yang dimaksudkan dengan peribahasa itu? Peribahasa pula adalah satu bentuk susunan kata dalam bentuk kiasan dan berlapik yang mempunyai makna yang tersirat. Suka cikgu nak terangkan kepada kamu di sini bahawa peribahasa ini adalah bahasa ciptaan masyarakat Melayu lama. Okey, orang Melayu dulu-dulu sangat sopan santun. Bahasanya sangat sopan santun, berlapik, lemah lembut. Jadi bila mereka ataupun masyarakat dulu dia nak tegur seseorang atau nak tegur sesuatu perbuatan yang dibuat oleh seseorang atau individu tertentu, teguran itu akan dibuat secara berhemah. Maksudnya berlapik, maksudnya berhati-hati agar orang yang ditegur itu tidak merasa tersinggung. Dan bahasa itu sangat lemah lembut, sangat berhemah, sangat menjaga perasaan. Maksudnya bahasa yang berlapik tetapi mempunyai makna atau maksud yang tersirat. Jadi orang yang dengar pun tak ada rasa marah. Orang yang menegur pun secara lemah lembut. Biasanya bahasa tu ditegur dengan membuat perbandingan. Perbandingan dengan alam sekitar. Maksudnya alam sekitar orang dulu-dulu lah ya, bukan orang sekarang. Baik, kita semak slide yang seterusnya. Dalam slide ini dia tanya bagaimanakah cara kita dapat mengenali perumpamaan. Baik, perumpamaan boleh kita kenali melalui penggunaan kata bagai, seperti, laksana, umpama, ibarat. Biasanya perkataan ini akan ditulis di bahagian pangkal atau di bahagian awal susunan kata. Contohnya, bagai sirih pulang ke ganggang, seperti mencurah air ke daun keladi, kemudian ibarat kacang lupakan kulit, dan banyak lagi perumpamaan yang akan awak pelajari nanti.
Kita berbalik kepada isi pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid sudah bersedia dengan buku teks kamu. Sila buka buku teks kamu pada halaman 45. Baik, inilah petikan yang akan kita pelajari pada hari ini, iaitu tentang tumbuhan berbahaya. Baik, cikgu percaya ada di kalangan ibu bapa atau ibu atau kakak atau saudara mara awak suka menanam tumbuhan di dalam rumah ataupun di luar rumah. Tanpa disedari sebenarnya tumbuhan ini sangat berbahaya. Boleh mendatangkan kemudaratan atau boleh mendatangkan penyakit lah ya. Mudarat sehingga kadang-kala ada setengah-setengah tumbuhan boleh meragut nyawa disebabkan tumbuhan tersebut mengandungi racun-racun yang berbisa yang sangat tidak elok untuk kesihatan. Baik, kita semak beberapa contoh tumbuhan berbahaya yang sempat cikgu Google ya. Cikgu nak tunjuk kat sini hanya untuk pengetahuan awak saja. Baik, sini ada pokok keladi yang biasanya diletak di dalam mangkuk, dalam ada air, diletak di atas meja atau di atas almari dengan tujuan tidak lain untuk mencantikkan atau menggalakkan peredaran oksigen di dalam rumah kononnya ya. Tapi tanpa disedari sebenarnya pokok-pokok ini atau tumbuhan ini mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan kerana mengandungi racun-racun yang berbisa. Yang ni namanya potos, yang ni azalida. Azalida ni memang bunga yang sangat cantik tetapi beracun. Baik, ini lagi Defensebasia. Pokok ni pun kerap ditanam. Bunga lili ini pun sangat cantik tetapi sangat beracun. Kemudian ada caladium atau keladi yang cantik ini untuk hiasan. Ini juga philodendron ni. Ini antara tumbuhan-tumbuhan yang sebenarnya sangat tidak bagus untuk kesihatan. Jadi kalau boleh elakkanlah ya daripada ditanam di dalam ataupun di luar rumah sebab sangat tidak bagus. Baik, kita tengok beralih kepada slide cikgu seterusnya. Baik, ini ialah petikan yang akan kita pelajari pada hari ini. Ini gambar yang pertama ya. Kita semak gambar pertama ini bersama-sama dengan Cikgu Sabah. Baik, kita baca bersama-sama dengan Cikgu Sabah. Sedia? Baik, tumbuhan berbahaya. Nabila sentiasa melayari internet untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Dia tidak mahu menjadi seperti katak di bawah tempurung. Semasa melayari internet, Nabila terbaca tentang pokok duit-duit yang berbahaya. Pokok ini tidak sesuai dijadikan tanaman hiasan. Baik. Ini ialah tentang Nabila yang melayari internet. Kenapa Nabila melayari internet? Sebab dia tak nak jadi macam katak bawah tempurung. Okey, ini gambar katak bawah tempurung. Jadi apakah sebenarnya yang dimaksudkan oleh katak bawah tempurung? Jadi awak kena tahu ya, tulisan yang warna biru ni seperti katak di bawah tempurung. Cikgu dah terangkan tadi bahawa perumpamaan ini biasanya dimulai dengan perkataan seperti, laksana, ibarat, bagai. Baik, yang tulisan biru ini adalah salah satu perumpamaan. Perumpamaannya seperti katak di bawah tempurung. Apakah yang dimaksudkan dengan katak di bawah tempurung? Awak tengok apa katak ni jawab. Pernah tak dia orang fikir macam mana aku boleh ada kat sini? Maksudnya katak di bawah tempurung itu dia berada dalam ruang lingkup yang terhad. Jadi bila kita berada dalam ruang lingkup yang terhad, pengetahuan kita juga terbatas. Jadi sebab itulah kita janganlah berada dalam lingkungan ruang lingkup yang terhad. Kita kena keluar dari
luang lingkup ini. Jadi kita kena berusaha melepaskan diri kita dari berada dalam pemikiran yang terhad. Bagaimana caranya? Ikutlah Nabila. Jadi kita perlulah membaca, sama ada membaca majalah ataupun sekarang ni kita boleh melayari internet untuk mengetahui berbagai-bagai pengetahuan. Sekarang ni semuanya berada di hujung jari. Awak tekan saja jari awak, awak boleh explore atau boleh tahu berbagai-bagai maklumat. Jadi awak takkan jadi seperti katak di bawah tempurung yang hanya tahu apa yang ada dalam tempurung itu saja. Baik, itu petikan gambar yang pertama. Kita lihat gambar seterusnya. Baik, gambar seterusnya. Baik, ini tentang reaksi Nabila selepas dia melayari internet. Dia pun bergegas berlari menuju kepada ibunya ni, Ibu Nabila. Okey, Nabila berlari dengan pantas seperti, baik kalau awak dapat camkan kat sini, pantas seperti lipas kudung. Baik, apakah maksudnya pantas Nabila berlari dengan pantas seperti lipas kudung? Maksudnya Nabila berlari dengan cepat untuk memberitahu ibunya bahawa getah pokok duit-duit sangat berbahaya atau mengandungi racun yang boleh memudaratkan kesihatan dan keselamatan keluarganya. Baik, kalau awak nampak rupanya dekat rumah Nabila ni ada ditanam pokok duit-duit dan pokok duit-duit ini Nabila dapat kesan mengandungi racun yang boleh menjejaskan keselamatan. Jadi Nabila telah berlari dengan pantasnya seperti lipas kudung. Jadi apakah maksud seperti lipas kudung? Inilah dia maksud seperti lipas kudung ini cepat dalam membuat sesuatu kerja. Tapi dalam konteks Nabila ni dia tak buat kerja lah. Dia berlari. Berlari dengan pantas menuju kepada ibunya. Baik, tengok slide yang seterusnya atau gambar yang seterusnya. Bila Nabila dah beritahu pada ibunya bahawa pokok ini beracun, awak nampak Nabila tengah cakap kat ibunya pokok ni beracun. Ibu dia kata. Baik, ibu Nabila pula gelisah. Maksudnya ibu Nabila berasa resah gelisah seperti cacing kepanasan. Nah, ini dia cacing ni panas ni. Nampak? Cacing ni pakai kipas lagi. Kemudian duduk dekat bawah kipas lagi. Ada duduk dekat dengan kipas. Kat sini ada matahari. Matahari ni panas agaknya. Cacing ni berasa kepanasan lalu berdiri dekat dengan kipas dan mengipas dirinya. Adakah itu maksud daripada perumpamaan ini? Tak, sebenarnya tak begitu ya. Ini sebenarnya satu bentuk sindiran ataupun satu bentuk bahasa kiasan. Sebenarnya cacing kepanasan itu bermaksud tidak selesa, duduk, resah, rimas. Maksudnya bila Ibu Nabila sudah tahu bahawa tumbuhan tersebut mengandungi racun, jadi Ibu Nabila berasa resah, gelisah. Ya. Jadi apa selepas resah gelisah ni, apa tindakan seterusnya? Baik. Okey. Ibu bapanya, mungkin ibu dia beritahu dekat bapa Nabila bahawa pokok itu sangat berbahaya. Maka ibu bapa Nabila membuat tindakan yang drastik, ya.
Maksudnya tindakan yang drastik lah, yang bersungguh-sungguh. Bukan tak bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh untuk membuang tumbuhan tersebut, ya, untuk membuang tumbuhan tersebut kerana tidak mahu tumbuhan tersebut membahayakan kesihatan keluarga. Jadi tindakan tersebut bukan seperti melepaskan batuk di tangga. Maksudnya bukan melepaskan batuk di tangga, ialah membuat tindakan yang sambil lewa lah. Kalau awak boleh faham, sebenarnya batuk ni ialah sejenis, kalau orang dulu-dulu dia gunakan batuk ni untuk mengambil air. Batuk ni sejenis macam senduk lah, senduk dari tempurung. Tangkainya kayu, diletak di tepi tempayan atau di atas tempayan ini untuk mencuci kaki, kemudian naik ke atas. Mereka akan naik ke atas selepas mengambil air, kemudian batuk ni akan dilepaskan, ya, dilepaskan sebelum naik ke atas. Nampak tak perbuatan orang ini melepaskan batuk di tangga ni? Maksudnya, nampak tak? Dia lepaskan batuk ni di tangga. Jadi, perbuatan tu maksudnya perbuatan yang tidak bersungguh-sungguh lah. Perbuatan yang tidak bersungguh-sungguh. Tapi awak kena tahu bahawa perbuatan ibu dan bapa Nabila ni adalah perbuatan yang sungguh-sungguh, sebab dia tak nak benda ni memudaratkan kesihatan keluarga mereka. Jadi mereka pun bekerjasama. Nampak tak? Bersama-sama, bekerjasama bagai aur dengan tebing. Aur dengan tebing maksudnya aur ni dan tebing saling tolong menolong. Okey, untuk menjaga keselamatan keluarga. Okey, baik, itu tadi petikan tadi menceritakan tentang tumbuhan berbahaya. Apakah tugasan kamu? Kita semak tugasan yang perlu awak lakukan selepas ini. Baik, pertama sekali, cikgu nak yang pertama awak menyenaraikan, menyenaraikan seberapa banyak perumpamaan yang terdapat di dalam petikan dalam buku teks ini. Okey, awak boleh semak perumpamaan ini ada berapa? Okey, semua yang bertulisan biru dalam buku petikan buku teks awak ni adalah perumpamaan, ya. Jadi yang tulisan biru ni semua awak kena salin dalam buku tulis nombor 1. Buku yang kecil tu, ya. Buku kecil, ya. Okey, awak salin dalam buku tu. Begitu juga dengan yang terdapat dalam buku teks ini, ya. Yang dalam buku teks ni pun awak kena salin dalam buku tulis nombor 1. Salin sajakah cikgu? Bukan salin saja, bukan salin saja. Awak perlu juga tulis maknanya. Macam mana nak tulis? Tulis macam ini, ya. Tulis macam ni. Okey, buku teks buku tulis nombor 1, tulis tarikh hari ini, tajuk hari ini dan tarikh hari ini. Okey, hari, tarikh, kemudian di bawah tu ada tajuk dan jangan lupa tulis kemahiran ini di bahagian tepi buku tulis awak. Awak perlu senaraikan perumpamaan yang terdapat dalam buku teks beserta dengan maksudnya. Okey, cikgu dah tertinggal kat sini. Senaraikan perumpamaan yang terdapat dalam teks.
Ada 6. Kemudian dalam buku kerja atau buku aktiviti awak tambah lagi. Kalau dalam buku teks nombor 1 sampai nombor 6, awak tambah lagi sampai nombor 11 salin yang dalam buku aktiviti, salin di bahagian ruangan ini. Salin di sini, kemudian cari maksudnya. Okey, itulah tugasan awak pada hari ini untuk tugasan yang pertama. Ingat ya, tugasan yang pertama. Awak ada satu lagi tugasan. Apa dia? Tugasan. Okey, ini dah tersilap ni. Sepatutnya tugasan yang kedua, bukan tugasan yang ketiga. Tugasan kedua. Awak perlu lengkapkan tempat kosong ini dengan menggunakan simpulan dengan menggunakan perumpamaan, maaf cikgu silap, perumpamaan yang ada kat atas ni. Okey, guna ni untuk isi dalam ruangan kosong. Sebab tu cikgu suruh awak cari maksudnya dahulu, tulis dalam buku tulis supaya awak faham makna dan boleh isi. Baik, cikgu rasa itu saja yang cikgu nak sampaikan untuk hari ini. Sekian dahulu sehingga bersua lagi di slot PDPR yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.